membaca Jambatan Ilmu. Seterusnya, marilah kita sama-sama mendengarkan pula taklimat program Nilam daripada Cikgu Nurul Izzah Wahidah binti Na'man. Jom kita dengarkan. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rasanya masih belum terlambat lagi untuk cikgu mengucapkan selamat datang ke SMK Impian Emas kepada anak-anak murid peralihan dan tingkatan 1. Saya, Cikgu Nurul Izzah Wahidah binti Na'man atau lebih dikenali sebagai Cikgu Izzah, merupakan guru perpustakaan dan media di sekolah ini. Awal video tadi, anda telah disajikan dengan sedikit sedutan tempat-tempat yang terdapat di pusat sumber sekolah atau lebih dikenali sebagai PSS. Pada hari ini, cikgu akan memberikan sedikit taklimat mengenai pusat sumber dan program Nilam. Tak kenal, maka tak cinta. Sebelum berbicara mengenai program Nilam, marilah bersama-sama cikgu melawat PSS sekolah kita secara visual. Barulah anda rasa bersemangat untuk bersama-sama menjayakan program Nilam peringkat sekolah. Tak gitu? Mari kita ke PSS terlebih dahulu.
Sebentar tadi, anda telah melihat serba sedikit mengenai pusat sumber sekolah. Pelbagai aktiviti galakkan membaca telah dijalankan sepanjang tahun. Namun, disebabkan oleh pandemik COVID-19, segala aktiviti yang dirancang akan dijalankan secara norma baharu, iaitu di atas talian. Okey, sekarang kita berbicara pula mengenai program nilam dan rekod bacaan murid. Apa itu nilam? Anda pernah mendengarkan perkataan nilam sejak sekolah rendah lagi? Tapi apa itu nilam? Nilam adalah akronim atau singkatan nadi ilmu amalan membaca. Matlamat nilam pula adalah untuk membina tabiat membaca dalam kalangan murid. 3 objektif nilam iaitu melestarikan budaya pembacaan berkualiti, menyediakan murid yang mempunyai pemikiran aras tinggi dan menggalakkan penglibatan semua warga sekolah. Okey, dalam nilam ini ada 3 fokus utama untuk pembacaan berkualiti, iaitu melalui aktiviti membaca. Okey, kualitinya, apa bahan bacaan yang anda baca dan berapa kuantiti bahan bacaan yang anda telah baca. Okey, yang kedua pula, pelbagai bahan yang dibaca seperti buku fiksyen, buku bukan fiksyen, bahan bukan buku dan sebagainya. Ketiga pula, aktiviti pengayaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selepas membaca, seperti menulis sinopsis atau rumusan, bercerita atau mungkin mengamalkannya secara amali. Okey, cikgu akan terangkan juga apa itu buku fiksyen, buku bukan fiksyen dan bahan bukan buku. Okey, yang pertama, buku fiksyen. Buku fiksyen ini banyak terdapat di pasaran. Buku-buku cerita, novel, cerpen dan sebagainya yang terdapat di pasaran. Buku fiksyen ini terdiri daripada buku cerita binatang, cerita rakyat, cerita sains, cerita dongeng, cerita teladan atau cerita penyiasatan. Ada juga buku cerita misteri, cerita sejarah, cerita legenda, cerita sukan, cerita seram dan cerita khayalan. Okey, semua buku ini anda boleh baca dan boleh rekodkan dalam rekod bacaan anda. Di mana nak dapat buku ini? Ada di pusat sumber ataupun boleh cari di kedai buku ataupun boleh secara online. Okey, kemudian kita tengok buku bukan fiksyen. Okey, yang ini jangan keliru. Buku bukan fiksyen ini merujuk kepada buku yang berbentuk pengetahuan dan mengandungi banyak fakta. Okey, seperti buku rujukan am yang memberikan maklumat umum dan berguna tapi tidak secara mendalam. Okey, berlainan pula dengan rujukan khas iaitu memberi maklumat secara terperinci, mendalam dan secara khusus. Okey, selain buku, anda juga boleh baca bahan bukan buku. Kita ada 2 jenis bahan bukan buku. Yang pertama, bahan cetak. Yang kedua, bahan bukan bercetak. Bahan bercetak seperti jurnal, laporan, majalah, rencana, cerpen, artikel, peta, risalah, semua boleh anda baca dan rekodkan dalam IQ nilam anda. Okey, apa pula bahan bukan buku? Iaitu bahan bukan bercetak. Dia terdiri daripada komik, poster, carta, katalog, buku strap atau buletin. Atau anda boleh menyaksikan video klip berinformasi, CD perisian pendidikan, bahan pembelajaran atau kit pembelajaran.
Okey, semua buku-buku dan semua bahan bukan buku ini anda boleh baca dan rekodkan dalam IQ Nilam. Apa itu IQ Nilam? Okey, kalau sewaktu anda di sekolah rendah, anda cuma mengisi dalam buku Nilam. Okey, tapi tahun ini kita akan mengisi Nilam di dalam sistem yang diberi nama IQ Nilam. Okey, jangan risau. Selepas ini kita akan belajar macam mana nak isi IQ Nilam. Okey, beri tumpuan dan teruskan fokus. Sekarang kita akan belajar cara-cara untuk merekod bahan bacaan murid dalam sistem IQ Nilam dengan menggunakan ID murid. Mula-mula, kita perlu buka Google Chrome di laptop. Kemudian, type http://iqnilam.moi.gov.my pada paparan carian tersebut. Anda hanya perlu klik sahaja di ikon yang bertulis Sign in with Dilemma. Kemudian, masukkan ID anda yang bermula dengan huruf M dan diikuti dengan nombor @moi.dl.edu.my dan tekan butang Next. Masukkan pula kata laluan atau password anda dan sekali lagi tekan butang Next. Paparan penuh borang maklumat bacaan murid yang mengandungi nama dan kelas anda di bahagian tepi. Dan terdapat 4 maklumat iaitu maklumat bahan bacaan, jenis bacaan, rumusan dan aktiviti pengayaan yang perlu anda isi. Lengkapkan maklumat tersebut dengan mengisi tajuk buku atau bahan bacaan anda. Pilih bahasa, tahun terbitan, pengarang dan penerbit. Di ruangan jenis bacaan, anda perlu memilih sama ada buku fiksyen, buku bukan fiksyen, bahan bukan buku atau bahan digital. Lengkapkan maklumat yang diberikan. Di bahagian C pula, anda perlu menulis rumusan atau sinopsis bahan bacaan yang telah anda baca. Anda boleh memilih lebih daripada satu aktiviti pengayaan yang diberikan. Ingat ya, rumusan itu wajib ditulis. Setelah selesai, anda perlu tekan butang simpan sehinggalah sistem memberikan ucapan tahniah kepada anda. Setelah anda isi dan simpan, paparan jumlah buku anda akan bertambah. Tahniah! Anda boleh terus membaca dan merekodkan buku yang lain pula. Anda juga boleh melihat senarai buku atau tajuk bahan bacaan yang telah direkodkan di ruangan garis masa supaya anda tidak mengisi buku yang sama berulang kali. Okey, sampai sini dahulu. Diharapkan anda dapat membudayakan amalan membaca walau di mana jua anda berada. Sekian, terima kasih. Bye. Hari ini, anda telah berkenalan dan mengetahui serba sedikit mengenai pusat sumber dan program Nilam. Jika ada sesiapa yang ingin menjadi pengawas pusat sumber, bolehlah PM Cikgu di Telegram untuk urusan seterusnya. Okey, sampai sini saja perkongsian Cikgu untuk kali ini. Cikgu harap anda semua akan mengikuti segala aktiviti yang akan dijalankan oleh pusat sumber. Suka Cikgu ingatkan, rekod bacaan Nilam anda akan dimasukkan juga dalam rekod PAJSK pada hujung tahun nanti. Jika anda dapat sekurang-kurangnya 1 bintang, anda akan dapat
3 markah untuk PAJSK. Jadi, mulakan dari sekarang supaya anda dapat capai 5 bintang bila anda berada di tingkatan 5. Cikgu akan berikan link untuk kuis literasi maklumat berdasarkan taklimat yang telah cikgu berikan sebentar tadi. 5 pemenang untuk kuis literasi maklumat akan menerima hadiah naik sekolah nanti. Sampai sini saja pertemuan kita. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh PM cikgu di Telegram. Ingat, jadikan membaca amalan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Impian Emas. Ini merupakan pintu pagabi di mana ia merupakan laluan utama bagi murid-murid untuk masuk ke sekolah. Ini pula merupakan laluan ke Dewan Gemilang. Dewan ini digunakan untuk murid sesi petang berkumpul sementara menunggu murid sesi pagi menghabiskan sesi pembelajaran mereka. Ini ialah kantin Sekolah Menengah Kebangsaan Impian Emas. Murid-murid perlu beratur untuk membeli makanan. Namun, dalam keadaan norma baru ini, murid tidak dibenarkan makan di kantin. Murid hanya dibenarkan memesan makanan dan makan di kelas sambil dipantau oleh guru masing-masing. Blok Ibn Sina dan Blok Al-Jazari. Di blok ini terdapat bengkel-bengkel RBT dan makmal-makmal sains bagi guru dan murid menjalankan sesi pembelajaran mereka. Ini merupakan padang Sekolah Menengah Kebangsaan Impian Emas. Ianya digunakan untuk aktiviti sukan dan ko-kurikulum. Ia juga merupakan tempat berkumpul jika berlakunya kecemasan seperti kebakaran. Terdapat beberapa gelanggang di dalam padang ini. Antaranya ialah seperti gelanggang bola tampar, gelanggang bola keranjang, gelanggang bola jaring dan juga padang bola sepak. Terdapat satu lagi gelanggang yang berada bersebelahan dengan bilik sukan, iaitu gelanggang sepak takraw. Ini merupakan laluan di blok Ibn Khaldun. Di dalam blok ini, terdapat beberapa bilik seperti bilik guru 1, bilik perpustakaan, makmal komputer dan juga pejabat Sekolah Menengah Kebangsaan Impian Emas. Laluan sebelah kanan ini merupakan laluan ke surau sekolah, iaitu Surau Al-Falah. Bagi murid Islam, solat Zuhur dan solat Asar akan ditunaikan secara berjemaah di surau ini. Laluan sebelah kiri ini pula merupakan blok Ibnu Haitam. Terdapat bilik guru 2, bilik disiplin, bilik koperasi, bilik kaunseling, bilik muzik dan bilik sanggar bahasa. Melalui laluan ini juga, murid boleh terus bergerak ke blok akademik, iaitu blok Al-Farabi. Terdapat 3 aras di dalam blok ini.
Ikan yang berwawasan